Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 981 kanak-kanak iaitu 2.3% daripada kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun di negara Brunei Darussalam telah mendapatkan dos pertama vaksinasi COVID-19. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Setakat ini, tidak ada kejadian kesan sampingan yang teruk di kalangan kanak-kanak yang menerima vaksin telah dilaporkan. Dalam pada itu, dos kedua bagi kanak-kanak ini boleh seterusnya diperolehi di antara 3 hingga 4 minggu selepas dos pertama diperolehi. Sementara itu, sehingga 2 April 2022, jumlah kumulatif program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 61.9% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Oleh kerana kesemua pusat vaksinasi ditutup sempena awal Ramadan 1443 Hijrah, tidak ada liputan vaksinasi akan dilaporkan sehingga pusat-pusat vaksinasi dibuka semula pada hari Selasa, 5 April 2022. Waktu beroperasi bagi pusat-pusat vaksinasi semasa bulan Ramadan ialah dari jam 8.30 pagi hingga 1 petang pada setiap hari bekerja bagi sektor kerajaan iaitu hari Isnin hingga hari Khamis dan pada hari Sabtu. Pusat-pusat vaksinasi akan ditutup pada setiap hari Jumaat dan Ahad serta hari-hari kelapasan awam semasa bulan Ramadan ini. Manakala waktu operasi bagi pusat-pusat swab dan talian harapan 145 adalah seperti mana yang tertera di skrin sekarang. Sementara itu, Menteri Kesihatan juga mengongsikan 544 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin. 490 kes adalah hasil ujian ART yang dimuat naik ke aplikasi BruHealth, manakala 54 kes adalah hasil 1,663 ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam ialah 135,974 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif. Sebanyak 887 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 131,984 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 3,777 kes, iaitu 68 kes sedang dirawat di hospital manakala 3,709 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Pengurusan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun di seluruh negara berjalan dengan lancar dan teratur. Program berkenaan dibukakan secara sukarela iaitu atas kemahuan dan persetujuan ibu bapa atau penjaga sendiri. Ibu bapa atau penjaga dipelawa untuk membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ke pusat-pusat suntikan yang sedia ada secara walk-in atau menempah slot melalui aplikasi BruHealth. Pemberian vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun penting untuk melindungi mereka daripada kesan-kesan buruk jangkitan COVID-19. Kementerian Kesihatan akan terus memberikan keutamaan kepada pencegahan dan pelindungan kanak-kanak daripada mendapat jangkitan yang serius. Untuk sekolah dan untuk menjaga kesihatan diri dan kawan-kawan. Untuk menjaga diri dan kawan-kawan saya. It helped me for coronavirus. If one day I really get it, then I'll know how to counter it already. I just can't wait to go back to school, honestly. Pemberian vaksin di bawah program tersebut dilaksanakan secara sukarela dalam usaha membina keyakinan dalam kalangan ibu bapa yang masih bimbang terhadap risiko kesan sampingan ke atas anak-anak mereka. Kita semua maklum sudah yang vaksinasi ini dah semestinya akan menghindari dari jangkitan COVID-19 ini. Tapi yang penting untuk
kanak-kanak lah especially, dia akan menghindari daripada jangkitan yang teruk kan, yang kategori 4-5 macam tu. Banyak sudah studies, banyak sudah kajian yang membagi tahu ya efektif. Ya boleh protect COVID punya complications sama hospitalization. So andang kerana proven vaksin ni safe. So I have no doubt lah to bring my children untuk mendapat vaksin ni. Ini bolehlah mencegah daripada kesan yang lebih teruk dan simptom yang lebih teruk yang pada masa akan datang. Mana tak anda tahu bilakah akhirnya COVID-19 ini. Inisiatif yang baik dari kerajaan dan ia membantu bagi mengelakkan jangkitan COVID-19 pada generasi-generasi anak saya dan orang-orang Brunei lah, supaya selamat. Setiap kali datangnya bulan Ramadan, gerai-gerai jualan juadah berbuka puasa tumbuh bagaikan cendawan. Para peniaga tidak melepaskan peluang untuk berniaga, di samping menjana pendapatan mereka di bulan yang penuh berkat. Bagi memudahkan para peniaga berkenaan, beberapa buah tapak gerai disediakan oleh pihak berkuasa. Di daerah Brunei dan Muara, gerai Ramadan tertumpu di kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara, Bandar Seri Begawan, kawasan letak kereta Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah dan pasar pelbagai barangan Gadong. Pelbagai jenis jualan juadah dijual terdiri daripada masakan tempatan dan antarabangsa untuk membantu orang ramai memilih dan memenuhi selera untuk berbuka. Berpandukan kepada nasihat-nasihat Kementerian Kesihatan di fasa awal endemik ini, pengunjung dikehendaki mengikut syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, termasuk sentiasa memakai sungkup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal. Pengusaha-pengusaha gerai Ramadan juga dikehendaki mematuhi saranan kerajaan membudayakan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 di gerai masing-masing dengan mengamalkan kebersihan. Dalam berbelanja pula, orang ramai diingatkan supaya menanam sifat berjimat cermat serta bersederhana dan tidak berlebih-lebihan sehingga di luar kemampuan. Restoran-restoran dan kedai-kedai makan juga menjadi tumpuan para umat Islam yang ingin membeli juadah berbuka puasa. Pengusaha restoran dan kedai makan di negara ini menyambut baik garis panduan bagi perkumpulan ramai yang dilaksanakan hari Jumaat 1 April lalu, yang mana perkumpulan ramai adalah dibenarkan dengan kapasiti 300 orang atau mana yang lebih rendah di premis awam termasuk dewan dan restoran. Para pengusaha restoran dan kedai makan membuat persiapan bagi memenuhi kehendak pelanggan semasa bulan Ramadan ini, di samping terus mengekalkan SOP yang telah ditetapkan. Had kapasiti penuh di premis awam adalah tertakluk kepada penjarakan fizikal dengan sekurang-kurangnya 1 meter. Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 juga memaklumkan kepada orang ramai khususnya pengusaha restoran dan kedai makan bahawa penyediaan makanan secara buffet di restoran-restoran atau di rumah-rumah persendirian adalah masih tidak dibenarkan. Terdapat restoran dan kedai makan yang masih mengekalkan konsep bawa balik. Kami ada menyediakan tapau yang take away. Selain daripada makan di restoran, ini pun ada dine-in semasa sungkai. Kami ada perkhidmatan pengantaran di bulan Ramadan untuk mengurangkan kesesakan semasa bersungkai. Akan memastikan setiap pekerja-pekerja akan membuat ujian setiap hari sebelum memulakan pekerjaan dan akan memantau kesihatan kami. Kami menumpukan untuk pemakanan take away saja dulu. Pasal masa ni kami menutup dulu untuk dine in. And then selain daripada itu kami memfokus untuk pengantaran delivery. Pukul 2 petang kami buka, untuk close pukul 11. Macam biasa kami pun untuk order-order masih mau pakai take away. Siapa sangka pada awalnya ia hanya sebagai hobi tetapi kini menjadi sumber rezeki. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya, pewarta RTB Aimaduddin Mawang ada laporannya. Pengalaman membintur bersama ayah dan ibu sejak kecil lagi memberi ilham kepada awang Haji Muhammad Zuwaini bin Haji Aliani untuk meneruskan aktiviti tersebut sehingga menjadi perniagaan.
dengan berbekalkan peralatan seperti bubu ketam atau bintur moden, tali dan umpan ikan pari. Pemuda tempatan ini memberanikan diri memulakan perniagaan ketam kalok pada tahun 2016. Beliau tidak perlu pergi jauh untuk membintur ketam kerana ia mudah ditangkap di sekitar kawasan rumahnya di Kampung Danau, Mukim Telisai, daerah Tutong. Cabaran-cabarannya pertama sekali, jika lambat untuk membangkit bintur ataupun bubu, selain daripada katam, ada binatang-binatang lain seperti biawak juga masuk dan memusnahkan bintur-bintur. Dan yang kedua, ia depends arah air pasang surut je. Saya hanya memintur katam ketika air sungai bergerak pasang. Bertugas sebagai seorang guru tidak menghalangnya untuk meneruskan perusahaannya, iaitu membintur semasa waktu tidak bekerja. Kemahirannya bukan sekadar membintur ketam, malahan beliau pandai memasaknya. Harga katam satu kotak saya jual RM20, yang mengandungi antara 6 ke 8 katam, ikut jenis saiz besar katamnya. Dan saya memasak jenis-jenisnya seperti chili crab, salted egg, kari dan juga soy sauce. Tapi yang paling selalu saya masak adalah chili crab. Meskipun diusahakan secara kecil-kecilan, namun perusahaan anak tempatan ini tersenarai dalam top 5 penerima microgrant melalui pertandingan perniagaan belia 2021. Semoga kejayaan ini boleh menjadi contoh kepada belia lain untuk membuka perusahaan sendiri. Aimaduddin Mawang untuk Berita RTB. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM memaklumkan pusat penjagaan kanak-kanak di bawah kawalan jabatan tersebut akan dibukakan semula dengan menghadkan kepada 80% kapasiti kanak-kanak sahaja dalam satu masa, iaitu pada hari Selasa 5 April 2022 sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Pengoperasian pusat penjagaan kanak-kanak juga tertakluk kepada pematuhan terhadap syarat-syarat utama dan kesediaan pusat berkenaan untuk beroperasi mengikut garis panduan dan SOP yang telah ditetapkan. Antara garis panduan dan SOP yang ditetapkan ialah membuat ujian saringan ART 3 kali seminggu dan dijalankan di rumah bagi petugas, ibu bapa dan kanak-kanak berumur 1 tahun ke atas sahaja yang dibenarkan untuk dihantar ke pusat penjagaan kanak-kanak dan menumpukan aktiviti secara individu sahaja, dan hanya individu yang mempunyai keputusan ART yang negatif dibenarkan untuk hadir ke premis berkenaan. Sukan. Kejohanan futsal AFF Thailand diteruskan lagi petang kemarin dengan 2 perlawanan. Dalam perlawanan tersebut, pasukan negara Brunei Darussalam tewas 0-12 kepada pasukan Indonesia. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan menyaksikan pasukan tuan rumah Thailand membenam Kemboja 16-0. Kedua-dua perlawanan berlangsung di Stadium Hua Mak, Thailand.